Hai semua, syukur pada Tuhan dapat berjumpa lagi di Kebaktian Online. Kami berharap kita semua tetap bersemangat dan beriman pada Tuhan. Kami yakin dalam setiap waktu Tuhan tetap bekerja, dan seperti yang kita dengar pada minggu lepas, khotbah bertajuk Bangkitlah dari Pastor Wilson. Mari kita terus setia pada Tuhan walaupun kita berada dalam apa keadaan, kerana rencana Tuhan tetap ada pada mereka yang setia, seperti yang kita dengar tentang Nabi Daniel dalam buku Daniel bab 6. Tuhan akan membangkitkan mereka yang setia pada Dia. Amin. Hari ini kita juga akan melihat dari seri Tak Terhalang tentang bagaimana Tuhan menyediakan kita dalam menghadapi cabaran. Kehidupan tetap berjalan pada masa yang baik dan masa yang susah. Setiap kita tidak menginginkan cabaran, walaupun keadaan tersebut di luar kalauan kita, namun mungkin ada peluang untuk kita menemukan sesuatu yang baik pada saat tersebut. Oleh itu, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan hari ini bertajuk Peluang dalam Cabaran. Kita akan lihat apa cabaran yang dilalui oleh murid-murid Yesus dan belajar daripada mereka tentang apa yang mereka lakukan pada waktu tersebut. Mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi dan berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani kerana pembahagian kepada janda-janda mereka diabaikan oleh pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas kerana kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kerana itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nicholas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin bersedar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, buka hati kami bersama kami, mendengar firman Tuhan, supaya firman-Mu bukan setakat head knowledge, tetapi menjadi conviction dalam hati kami. Pakailah seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Berilah kemenangan kepada kami dalam segala keadaan yang kami hadapi dalam masa kini. Amin. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ianya adalah tentang suatu krisis yang sedang berlaku dalam gereja pada masa itu, disebabkan perselisihan faham orang Ibrani dengan orang Yunani. Pada masa tersebut, rasul-rasul Yesus terdiri daripada 12 orang, dan mereka perlu melayani beribu-ribu orang dalam jemaat yang baru menerima Yesus. Kita bacakan dalam Kisah Para Rasul bab 2, jemaat Yesus bertambah 3,000 satu hari. Selepas itu, di bab 5, jemaat Yesus bertambah banyak lagi. Kira-kira gereja ada sebanyak 10,000 orang yang harus dilayani para rasul Yesus. Kita melihat dalam pertumbuhan gereja, tentunya ada penambahan orang-orang yang berlainan latar belakang. Di firman Tuhan, kita melihat kesalahfahaman mulai berlaku di antara orang Ibrani dan orang Yunani. Mari pada hari ini kita melihat bagaimana cabaran tersebut menjadi peluang
bagi pertumbuhan yang lebih lagi. Oleh itu, cabaran adalah proses pertumbuhan. Dalam firman Tuhan, apabila gereja bertumbuh, tidak dapat dielakkan ada perbezaan latar belakang dan keperluan. Firman Tuhan mencatatkan bahawa jemaat Yunani merasakan janda-janda mereka diabaikan dalam keperluan. Tentunya ini merupakan cabaran baru yang dihadapi oleh Rasul Yesus dalam pertumbuhan. Oleh itu, cabaran adalah perkara yang biasa dalam proses pertumbuhan. Jika kita melihat lebih dalam kehidupan kita, adalah biasa bagi kita menghadapi cabaran bersamaan kita bertumbuh. Pada masa saya mulai bekerja sebagai peguam, saya menghadapi cabaran. Adakala cabaran tersebut agak sukar. Walau bagaimanapun, bila saya mengimbas kembali, saya sangat bersyukur kerana cabaran-cabaran tersebut menyumbang kepada proses pertumbuhan saya sebagai peguam. Sebagai Kristian, kita bertumbuh dalam Tuhan apabila kita bersedia untuk taat kepada Tuhan dan melayani Dia. Kadang-kadang kita akan mendapati bahawa untuk mentaati Tuhan, kita tidak dapat lagi hidup dalam cara hidup seperti dahulu. Bayangkanlah kalau ada rakan-rakan dan keluarga kita salah faham dengan kita apabila kita meluangkan masa kita melayani di gereja, pergi ke misi atau menginjil dengan mereka. Saudara-saudari, jangan kita berputus asa. Saya pasti cabaran tersebut adalah proses pertumbuhan kita. Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Amin. Oleh itu, dalam apa-apa cabaran yang dihadapi pada masa ini, mari kita katakan, cabaran ini adalah perkara yang biasa dalam proses pertumbuhan saya. Ulangi sekali lagi. Cabaran ini adalah perkara yang biasa dalam proses pertumbuhan saya. Amin. Saudara-saudari, ketika menghadapi keadaan yang mencabar, kita mungkin ingin melarikan diri daripada masalah tersebut atau respon secara negatif. Dalam firman Tuhan, tentunya senang untuk murid-murid Yesus mengelak dari masalah atau respon secara negatif terhadap mereka yang bersunggut, terutamanya kalau kita telah melakukan yang terbaik untuk mereka. Tetapi murid-murid Yesus tidak respon secara negatif, tapi berdepan dengan masalah tersebut dan mencari penyelesaian. Apa kuncinya, saudara-saudari? Mari kita lihat poin seterusnya. Kuncinya adalah untuk bertindak dengan tepat bersama saudara-saudari seiman di dalam situasi. Oleh itu, cabaran membawa peluang bagi kita bekerjasama dengan melibatkan mereka yang seiman atau orang sekitar kita. Dalam firman Tuhan, murid-murid Yesus melihat perkara yang berlaku antara orang Yunani dan janda-janda mereka sebagai peluang untuk mereka melibatkan jemaat yang lain supaya rasul-rasul dapat fokus dalam pengajaran firman Tuhan. Dalam kisah para rasul, kita melihat bahawa 7 orang telah dipilih untuk melayani dalam cabaran tersebut kerana mereka mempunyai karakter baik, dipenuhi Roh Kudus dan hikmat. Saya ingin mendorong kita sebagai gereja Kristus, kita harus bertumbuh dalam kehidupan melalui pemuridan dalam 3 perkara yang disebutkan, iaitu karakter yang baik, dipenuhi Roh Kudus dan hikmat. Saudara-saudari, dengan penyertaan dan melibat dalam kumpulan kecil, kita dapat dipemuridkan apabila kita berinteraksi dengan satu sama lain, belajar dari satu sama lain dan berkongsi suka atau duka dengan satu sama lain. Oleh itu, Amsal 27:17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin.
melalui pemuridan. Karakter yang Tuhan inginkan akan dibentuk dalam hidup kita. Dan karakter itu akan membawa kemuliaan Tuhan dalam semua cabaran yang kita hadapi. Saya yakin bahawa Tuhan ingin membangkitkan generasi yang memiliki karakter yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan dapat menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Oleh itu, apabila adanya cabaran dalam hidup sesiapa pun, kita dapat menolong mereka melaluinya. Amin. Saudara-saudari seiman, marilah kita mendemonstrasikan karakter yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, bersatu untuk membantu mereka yang melakukan yang terbaik. Amin. Seperti murid-murid Yesus, kita bersekutu dalam kumpulan kecil masing-masing, kerana itu adalah keluarga rohani kita. Oleh itu, di Gereja Pengharapan, kami sangat bersyukur pada para pemimpin-pemimpin kumpulan kecil yang melayani di kumpulan masing-masing. Mereka adalah seperti ibu bapa rohani kepada jemaat kumpulan kecil, dan kumpulan kecil tersebut dapat mendukung satu sama lain seperti keluarga. Yesus mengatakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Nah, boleh kita sekarang respon dengan type di ruang komen, "You are my family." Amin. Satu contoh yang dapat kita lihat adalah apa yang berlaku kepada keluarga Billy baru-baru ini. Kita mungkin ada mendengar tentang kejadian kemalangan yang berlaku pada Sis Rosalind pada ketika itu. Saudara Billy masih berada dalam kuarantin dan menjaga Zack yang masih kecil. Tetapi syukur pada Tuhan, dalam kejadian tersebut, Jemaat Hope Sparrow Semariang bersama saudara Serit dan Mary menghulurkan pertolongan kepada Sister Rosalind untuk menguruskan segala yang diperlukan. Ini merupakan gambaran yang indah sebagai satu keluarga dalam Kristus. Kami di Hope Kuching Sparrow telah melihat banyak kali cabaran yang dihadapi oleh jemaat dapat diharungi dengan bersatu dan mendukung satu sama lain di dalam kumpulan-kumpulan kecil. Saudara-saudari, pada saat kita bersekutu dan bersatu, hadirat Tuhan nyata. Dan Tuhan juga bertindak di kalangan kita, kerana Yesus mengatakan, "Jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabul oleh Bapa-Ku yang di syurga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Amin. Apabila kita berkumpul bersama dalam nama Yesus, Roh Kudus akan berada di tengah-tengah kita. Ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Kunci yang seterusnya dalam menghadapi cabaran adalah melibatkan Tuhan dalam cabaran kita. Kita dapat memperhatikan dalam firman Tuhan, apabila murid-murid Yesus melibatkan jemaat Tuhan yang lain, mereka meletakkan tangan ke atas mereka lalu berdoa. Doa adalah permintaan kita kepada Tuhan untuk terlibat. Apabila Tuhan bekerja, kita dapat melewati cabaran dengan kekuatan dan tuntunan Tuhan dan melihat hikmat dan berkat Tuhan dalam cabaran tersebut. Kita perhatikan dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul bahawa firman Tuhan semakin tersebar dan banyak lagi jiwa-jiwa ditambahkan dalam gereja. Saudara-saudari, banyak kali saya mendengar Kristian berkata sebegini, "Saya telah melakukan segala yang patut, tapi saya tak ada jawapan. Saya rasa terpaksalah saya berdoa." Seharusnya doa merupakan hal pertama yang kita harus lakukan dalam cabaran yang kita hadapi. Kerana apabila kita berdoa, kita memohon pada Tuhan untuk menolong dan bekerja dalam situasi yang kita hadapi. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Saudara-saudari, doa adalah nafas kehidupan seorang Kristian. Dan doa patut diutamakan dalam hidup kita. Bukan perkara terakhir jika kita tak dapat membuat apa-apa. Kerana kita hidup dalam kemurahan hati Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, kita mendapatkan kedamaian dan dapat melihat cabaran dari sudut pandangan Tuhan. Dan itu sangat penting kerana itu dapat membantu kita memiliki pikiran yang jernih dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Amin. Dia yang mengutamakan doa akan diutamakan Tuhan. Amin. Satu perkara yang saya nak tekankan lagi. Kadang jika ada seorang dalam kesusahan, jangan merasa tak berdaya atau bersalah pada saat kamu tak dapat membantu, tetapi hanya dapat berdoa bagi mereka. Saya nak kalian tahu, doa kalian sangat bererti dan pastilah kamu benar-benar berdoa. Walaupun hanya doa singkat sahaja, kerana doa orang percaya sangat berkuasa. Dan Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Jika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, biarlah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, seperti ditulis di Roma 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita lihat dengan mata iman bahawa ini mungkin masa di dalam Roh Kudus dapat melakukan mujizat, kerana Roh Tuhan tak terhalang dan gereja Tuhan juga tak terhalang. Amin. Kesimpulannya, walaupun dalam cabaran, walaupun kita mungkin berpikiran negatif dan khawatir, tetapi Tuhan ingin kita melihat lebih daripada itu. Lihatlah cabaran sebagai proses pertumbuhan kita. Kita bukan bersendirian dalam mengharungi cabaran ini. Pakailah kunci yang ada pada kita dengan melibatkan keluarga rohani kita dan melibatkan Roh Kudus dalam mengharungi cabaran tersebut, kerana Tuhan ingin kemuliaannya terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada kata-kata hikmat dari Albert Einstein, pakar nuklear bom. Dia mengatakan, in the midst of crisis lies great opportunities. Dan biar saya tambahkan, in the midst of crisis lies great opportunities with the family of God and with God. Amen. Saudara-saudari, selama kita hidup dan bernafas, kita pasti akan menghadapi cabaran, apakah itu kecil atau besar. Jadi, marilah kita melihat krisis atau cabaran sebagai peluang untuk mengubah jalan anda, untuk menjelajah peluang-peluang baru. Okay, repeat again. Okay. Saudara-saudari, selama kita hidup dan bernafas, kita pasti akan menghadapi cabaran, apakah itu kecil atau besar. Jadi, marilah kita melihat krisis atau cabaran sebagai peluang untuk mengubah jalan anda, untuk menjelajah peluang-peluang baru, dan untuk menolong anda dalam menjadi diri anda yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dapat melihat peluang dalam setiap cabaran yang kami hadapi. Berikan kekuatan kepada kami untuk bertahan dalam segala cabaran dan melihat sisi baik dari segala cabaran yang kami hadapi dengan melibatkan keluarga rohani yang setia dan bersandar kepadamu. Kami percaya bahawa kami dapat keluar dari cabaran kami lebih dari pemenang
dalam nama Yesus. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kalian. Mari kita kongsikan dengan kawan-kawan kita supaya mereka juga dapat menerima berkat Tuhan. Amin. Sekian, jumpa lagi minggu depan.